viewers, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membawakan kisah Yeo Yang Chol atau yang digelar sebagai Raincoat Killer. Dia merupakan seorang pembunuh bersiri sangat kejam yang cukup ditakuti di Seoul, Korea Selatan pada sekitar tahun 2000. Sepanjang siri pembunuhannya dari tahun 2003 hingga 2004, dia telah membunuh seramai 21 orang dan memakan organ sebahagian mangsanya. Dia juga mensasarkan pelacur wanita dan warga emas daripada golongan elit dan kaya raya. Motif sebenar setiap pembunuhan pernah disebutkan oleh Yeo sendiri betul-betul di depan kamera televisyen. Katanya, kaum wanita tidak sepatutnya menjadi pelacur, dan orang kaya pula patut tahu apa yang mereka telah buat. Seperti apa kisahnya? Teruskan menonton ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan klik button notifikasinya biar Anda tahu kalau saya upload video terbaru. Tanpa membuang masa lagi, let's go to the story. Yeo Yang Chol atau saya panggil dengan nama Yeo ya, dilahirkan pada 18 April 1970 di Seoul, Korea Selatan. Dia hidup dalam keluarga yang kurang berkemampuan serta dibesarkan dengan keadaan keluarga yang huru-hara. Keadaan ini telah mempengaruhi Yeo untuk melakukan pelbagai aktiviti jenayah termasuk mencuri bagi menampung kehidupannya. Jadi rutin keluar masuk penjara itu adalah satu perkara biasa baginya. Yeo pernah berkahwin namun tidak kekal lama. Semuanya gara-gara Yeo sendiri yang telah ditangkap atas kesalahan merogol seorang gadis remaja berusia 15 tahun. Selepas dibebaskan dari penjara pada tahun 2000, Yeo bertindak semakin agresif dengan mula mensasarkan warga emas dan pelacur wanita. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke bahagian kronologinya. Yeo disyaki membunuh pasangan suami istri warga emas yang dikenali sebagai pasangan Gangnam Gu yang masing-masing berusia 72 dan 67 tahun. Dalam kejadian pada 1 September 2004 itu, dia bertindak menikam leher si suami dengan objek tajam sebelum kepala kedua-dua pasangan terbabit dihentak dengan tukul besi seberat 4 kg yang biasanya digunakan untuk pecahkan tembok. Mayat-mayat tersebut kemudian ditinggalkan bergelimpangan di rumah sebelum esoknya dijumpai oleh anak pasangan itu. Malangnya, pihak polis gagal menjumpai bukti-bukti pembunuhan. Pada 2 Oktober 2004, Yeo sekali lagi membunuh 3 warga emas yang kaya yang pada ketika itu tengah beristirahat di halaman rumah. Yeo menggunakan kaedah yang sama, yaitu menghentak mangsa-mangsanya menggunakan tukul besi. Pada 18 November tahun yang sama, Yeo sekali lagi melakukan 3 pembunuhan membabitkan warga emas dari golongan kaya. Menggunakan modus operandi yang sama, Yeo memasuki rumah sasarannya dan kemudian menetak mangsa sampai mati dengan tukul. Dalam setiap kes, siasatan awal yang dijalankan oleh pihak polis di tempat kejadian mendapati kes pembunuhan Yeo dilihat bermotifkan rompakan. Walau bagaimanapun, tiada sebarang uang atau barang berharga milik mangsa dilarikan. Perkara ini sedikit sebanyak telah mengelirukan pihak polis. Pada hakikatnya, ia memang sengaja dirancang oleh Yeo sendiri. Bermula Mac 2004, Yeo mulai menjadikan wanita pelacur pula sebagai mangsanya. Mangsa akan diumpan untuk datang ke apartemen sebelum kepala mereka akhirnya dihentak dengan tukul. Tak cukup dengan itu, hati serta jantung mangsa turut dimakan oleh Yeo. Mayat mangsa yang kemudiannya dikerat serta dilupus akan ditanam di sekitar kawasan pergunungan di Seoul.
Pada 11 Desember 2004 menjadi tarikh malang buat seorang wanita yang menawarkan diri sebagai teman sosial kepada Yo apabila dia menjadi mangsa kekejaman yang seterusnya. Yo dikatakan naik angin bila pelacur terbabit memaki dan menghalaunya selepas dia menceritakan jenayah yang telah dia lakukan. Yo menumbuk dan menghempas mangsa beberapa kali di atas jalan sebelum mengheret wanita itu ke belukar dan membakarnya. Disebabkan rasa marah yang melampau, Yo menjungkil badan wanita berkenaan dengan pisau, keluarkan hati dan memakannya. Yo akhirnya berjaya ditangkap pada tahun 2004 oleh pihak polis dan hasil kerjasama daripada beberapa orang muncikari atau bapa ayam. Semua itu bermula selepas golongan muncikari tersebut menyedari kewujudan satu nombor telefon yang mempunyai hubungan kait tambahan. Yo terkantoi selepas seorang saksi memaklumkan kepada polis yang dia pernah ternampak Yo bersama seorang pelacur anggaran usia 24 tahun yang telah mati dibunuh. Makna kata Yo merupakan orang terakhir yang dilihat bersama pelacur berkenaan. Selepas melalui perbicaraan, Yo telah didapati bersalah atas 21 pertuduhan membunuh dan dijatuhkan hukuman mati, iaitu satu hukuman yang tidak dilaksanakan di Korea Selatan sejak dari tahun 1997. Jadi status Yo kini yang meringkuk di Seoul Detention Center masih menantikan perlaksanaan hukum. Sebanyak 20 mangsa iaitu 8 warga emas dibunuh Yo, sementara baki 12 lagi adalah wanita yang menjadi teman sosial serta pelacur jalanan. Yang menakutkan, sewaktu dia ditemu ramah satu stesen televisyen, Yo berkata setiap mayat gadis, teman sosial serta pelacur yang menjadi mangsanya dibakar sebelum dia memakan sebagian hati dan jantung mangsa. Banyak pihak inginkan Yo dihukum mati, tapi hukuman terbabit tidak dipraktikkan di Korea sejak tahun 1977. Kisah ini telah diangkat menjadi sebuah filem pada tahun 2008 yang bertajuk The Chaser. Nah guys, jadi itulah tadi kisah tentang Raincoat Killer. Bagaimana menurut anda? Adakah menurut anda si Yo ini seorang psikopat atau sebaliknya? Dan adakah kisah ini cukup menyeramkan? Teruskan komen di bawah ya guys. Okay guys, thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.